Okay, Assalamualaikum kepada pelajar tingkatan 4 part F dan part R. So kali ini pembelajaran kita, kita tak buat macam Google Meet seperti mana minggu lepas, disebabkan kita tengok ada pelajar yang tak dapat online bersama. Jadi cikgu rasa kita kena buat kaedah yang baru, bukan baru lah, ini sebenarnya cikgu dah buat kepada pelajar senior kamu iaitu dengan cara YouTube ni rakaman. So seperti biasa, untuk kelas cikgu, kamu kena ada buku nota. Seperti mana cikgu dah suruh kamu siapkan, sediakan satu buku nota. Tak apalah, walaupun bukan buku cop sekolah, buku luar pun tak apa, sebab buku nota ni benda yang penting, yang kritikal, kamu kena ada. Okey, seterusnya buku teks. Cikgu dah suruh kamu download buku teks. Kalau tak ada buku teks lagi, kena download buku teks. Okey, sementara ni cikgu ajar dalam lebih kepada bahasa Melayu lah, sebabnya kamu pun tidak di kelas-kelaskan lagi lah, di LP atau bahasa Melayu. Okey, so untuk bab yang pertama, cikgu dah go through minggu lepas. So kamu boleh baca lah pengenalan tu dan catatlah catatan yang cikgu suruh kamu catat tu tentang bab 1. Tak banyak bab 1 yang cikgu suruh kamu catat tapi kalau kamu nak catat perkara yang lain yang kamu berminat ke apa, tak ada masalah. Okey, so kita masuk topik yang bab yang kedua. Okey, bab apa ni? Okey, jirim dan struktur atom. Jirim dan struktur atom. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya matter and atomic structure. Benda ini mungkin kamu dah belajar lah dalam lower form, bab sains kan, lebih kurang lah. Cuma kali ini mungkin dia lebih detail sedikit. Okey, so kalau cikgu suruh kamu catatlah dalam buku nota kamu tu. Buku nota kamu penting. Dia seolah-olah bahan untuk kamu rujuk dengan express dengan mudah. Sebab kalau exam, contohnya dalam minggu exam, ada banyak subjek exam, kamu nak rujuk dengan cepat, dengan pantas, kamu terus rujuk buku nota cikgu. Okey, kalau nak rujuk lain agak payah lah, tebal, tak tahu mana kamu nak, mana yang penting-penting. Sebabnya dalam buku nota tu cikgu khususkan benda-benda yang penting, yang biasanya keluar dalam peperiksaan sahaja. Jadi buku nota kamu tu seeloknya jangan pakai pensel lah, pakai pen yang bercolour lah, pen berwarna, bagi menarik. Supaya kamu baca pun kamu menarik nak baca lah. Kalau tulisan cakap ayam pakai pensel, kamu nak baca pun kamu tak semangat. Okey, so bab 2 ni mungkin sebahagian besar kamu pernah jumpa lah benda ni dalam tingkatan 3 ataupun PT3. Okey, kita tengok. Kalau cikgu suruh catat, kamu catat lah dalam buku nota kamu tu. Buat lawa-lawa, berwarna pun tak apa. Okey, kamu yang ada buku teks boleh tengok buku teks kalau tak nampak di paparan ni. Okey, yang pertama jirim lah, maksud jirim. Okey, maksud jirim ni biasa ditanya dalam peperiksaan. Okey, so cikgu mungkin tak pergi secara detail sangat lah dalam buku ni, sebab kita mengejar masa. Sebab kelas kita seminggu sekali je, itu pun 1 jam. Kalau bersemuka tu sampai 3-4 jam seminggu. Jadi memang kekangan masa. Okey, so maksud jirim ada tak di sini maksud jirim? Okey, di sini. Maksud jirim. Cikgu lukis highlight ni. Ni. Okey, jirim ni. Ada ke highlight dia? Tak nampak. Okey, yang pertama di sini definisi jirim ni boleh keluar dalam peperiksaan. Okey, kamu catat ni.
catat dalam buku nota kamu. Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim. Kesa cikgu ni kalau kamu nampak, ni ayat dia. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ini yang utama ni lah. Kalau ditanya apa itu jisim, apa sahaja atau sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Tak kisah. Contohnya pensil ni jirim lah. Kenapa dia jirim? Pensil ni jirim sebab pertama dia ada jisim dan pensil ni memenuhi ruang. Memenuhi ruang. Okey, jadi pensil ni jirim. Laptop ni pun jirim. Okey. Sebenarnya udara pun jirim juga. Dia ada sebab apa udara jirim? Ataupun udara is a matter, air is a matter because air has mass. Tapi mass dia sangat sangat kecil lah. Dan udara pun boleh memenuhi ruang. Jadi dia kategori sebagai jirim. Okey. Jadi semua bahan tadi jirim, dan jirim-jirim ini, okey. Kita tunjuk depan ni. Jirim-jirim ini terdiri daripada maksudnya diperbuat daripada zarah yang halus dan diskret. Okey, contohnya pen ni ataupun logam apa. Jirim, dan dalam logam tu terbina daripada apa? Daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contohnya cikgu lukis satu kotak ni. Anggaplah kotak ni ketulan besi. Okey, ketulan besi. Besi ni apa? Jirim ya. Dia adalah jirim lah kan. Tapi besi ni, huraian dia lagi, jirim ni dia terbina daripada apa? Zarah-zarah yang halus. Halus, zarah yang kecil lah. Dan diskret. Halus dan diskret ni maksudnya seni lah, sangat-sangat kecil lah. Contohnya ni, logam besi ni terbina daripada zarah yang halus dan diskret. Okey, kemudian jirim ni boleh wujud. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan. Biasalah kamu ni sekolah rendah pun tahu ni kan. Jirim, ada jirim yang wujud dalam pepejal macam pen tadi, cecair. Cecair itu air kan, dan gas. Apakah contoh lain? Okey. Jadi apa yang kamu nak catat, yang cikgu suruh catat tadilah definisi dia. Yang lain ni kalau kamu nak catat terpulang lah. Tapi yang cikgu suruh catat tu catat. Okey. Okey, perubahan keadaan jirim. Kalau cikgu tak cakap suruh catat, terpulang pada kamu nak catat atau tidak. Tapi kalau cikgu suruh catat, kamu catat Okey, perubahan keadaan jirim. Ni biasalah ni. Bagaimana jirim boleh berubah? Okey, sebab utama dia ni pemanasan dan penyejukan atau penyejukan. Sebabkan dua ni lah. Jirim tadi daripada pepejal boleh bertukar kepada cecair atau sebaliknya. Okey. Okey, ini kamu boleh baca lah ni. Cikgu nak kejar masa. Ini benda yang biasa lah kan. Dia bertukar tu sebab apa? Pemanasan kan, diserap haba. Jadi zarah-zarah tu apa? Bergetar. Okey, benda ni kamu boleh baca. Dan cikgu rasa kamu boleh faham. Okey, catatan yang kedua adalah cikgu nak kamu buat ni, catat ni sebagai nota ni. Pertama, perubahan jirim ni daripada pepejal kepada cecair, dan namakanlah. Tak semestinya kamu lukis seperti mana buku ni terpulang pada kamu nak buat macam mana. Okey. Pepejal cecair, okey, beserta proses dia. Kalau dia bertukar tu apa nama proses dia, okey. Mungkin ada sedikitlah perbezaan contohnya kalau pepejal jadi gas, kita panggil apa? Pemejal uapan. Kan? Tapi kalau gas menjadi pepejal, pengendapan. Okey. Okey, seterusnya catat juga dalam buku nota kamu keadaan zarah di dalam pepejal. Contohnya pepejal, catat ni dalam buku nota. Sebaiknya ni cikgu rasa buat
dalam bentuk table lah. Cantik buat bentuk table. Nanti cikgu tunjuk macam mana bentuk table lah. Okay, cikgu baca pepejal zarah tersusun secara padat dan teratur. Okay, tenaga kinetik zarah adalah rendah. Daya tarikan antara zarah adalah kuat. Ni kamu kena catat dalam buku nota kamu ni. Okay, contohnya macam ni. Okay, sekejap cikgu buat catatan. Okay, macam mana nak buat lebih kurang macam ni lah. Cikgu bagi idea je lah. Kamu nak buat cara lain tak apa. Okay, contohnya macam ni. Okay, pepejal, cecair atau gas. Kemudian tajuk dia susunan atom atau susunan zarah, tenaga kinetik. Satu lagi apa? Daya tarikan. Kamu bezakan lah. Okay, walaupun kamu tahu, cikgu tak nak ayat-ayat cikgu nak kamu pakai ayat buku teks ni. Mungkin kamu kata susunan pepejal ni macam mana? Kamu kata rapat-rapat. Tak boleh lah itu. Kena pakai ayat buku teks. Okay. Zarah disusun secara padat dan teratur. Okay. Sebab ni padat teratur. Tenaga kinetik adalah rendah. Okay, sebabnya apa? Zarah tu dah padat, dia kurang bergerak, maka tenaga kinetik dia rendah. Okay, bagaimana pula dengan daya tarikan antara zarah adalah kuat? Daya tarikan ni kuat lah sebab dia rapat. Bila rapat, daya tarikan antara zarah tu adalah kuat. Okay. Okay, seterusnya cecair. Apa gelap ni? Cecair zarah disusun secara padat tetapi tidak teratur. Okey, kamu ikut semua ayat-ayat ni. Tenaga kinetik zarah lebih tinggi daripada keadaan pepejal. Okey, ni. Cuma dekat sini mungkin kamu dah faham, mungkin kamu agak confused antara tenaga kinetik dengan daya tarikan lah ni. Kenapa dia lebih tinggi tenaga kinetik daripada pepejal? Sebab cecair dia dah mula bergerak. Bila bergerak, zarah-zarah tu mempunyai tenaga kinetik lah. Okey, sekaligus daya tarikan antara zarah dah semakin kurang atau semakin lemah kan. Okey. So ni cikgu nak kamu buat dalam bentuk table dalam buku nota kamu. Okey, zarah berjauhan antara satu sama lain. Okey, ikut ayat buku teks ni. Okay, ni boleh keluar dalam soalan esei ni. Okay, kamu boleh catat benda ni. Okay, seterusnya. Okay, ini pun soalan popular juga daripada nota ni. Konten ini boleh suka ditanya, hampir wajib ditanya dalam peperiksaan, terutamanya SPM. Okay, jirim boleh wujud dalam bentuk unsur atau sebatian. Okay, ada jirim boleh dalam bentuk unsur, ada jirim bentuk sebatian. Okay, unsur ni apa? Unsur ni satu jenis lah kan. Unsur terdiri daripada atom, satu jenis je lah, atom. Dia boleh atom atau molekul. Manakala sebatian, sebatian ni apa? Gabungan satu atau dua unsur. Gabungan contohnya, kalau unsur, contoh unsur apa? Besi. Besi, apa lagi? Hidrogen. Okay. Kalau dekat sini dia bagi contoh karbon. Karbon ni unsur lah sebab dia satu jenis. Sama juga dengan oksigen. Oksigen ni satu jenis saja tapi unsur. Tapi kenapa wujud ada unsur atom? Sebab atom molekul ni lebih detail sangat lah. Tapi kalau nak secara ringkas, nak bezakan atom molekul, tengok kepada formula dia. Kalau karbon tu ada satu saja, maksudnya dia tunggal lah. Dia atom lah. Manakala oksigen, walaupun dia sejenis satu unsur saja, tetapi formula dia O2. Kan? Oksigen, O2. Jadi bila dua ni, dia dah bukan atom, dia jadi molekul. Walaupun dia molekul, dia sebenarnya adalah unsur juga. Kenapa? Sebab dia hanya ada satu jenis saja, oksigen. Okey. Manakala sebatian,
Jirim yang berbentuk sebatian, sebatian ni cikgu beritahu kamu tadi, apa dia sebatian? Gabungan lebih daripada satu jenis lah kan. Satu jenis unsur, contohnya air. H2O ni sebatian lah. Adakah air ni unsur? Air mana boleh unsur sebab dia lebih daripada satu jenis. Jadi kalau lebih dari satu, dia molekul. Okey, lebih dari satu dia adalah molekul. Lebih daripada satu. Ini pun lebih dari satu. Molekul juga sebab dia, okey, tak kisah dia kalau sama atau tak sama, dia akan jadi molekul. Okey, ada juga sebatian lebih daripada satu, dia bukan molekul, dia adalah ion. Okey, contohnya natrium klorida. Maksudnya sebatian garam ni, natrium klorida garam, dia terdiri daripada ion, gabungan ion natrium dengan ion klorida. Manakala molekul air ni, air tak ada ion. Dia bukan gabungan antara ion hidrogen dengan ion oksigen, bukan. Dia molekul air, tak ada ion. Molekul tak ada ion. Tapi kalau garam, natrium klorida ni sebatian ion. Okey. Jadi sebatian ni dia lebih detail, lebih mungkin mengelirukan kamu lah. Sebabnya dekat sini, okey, sangat penting untuk kamu bezakan yang mana sebatian yang molekul, mana sebatian ion. Ni selalu dia tanya dalam exam. Contohnya dalam exam dia tanya, apakah zarah yang membina zinc, ferrum, kan? Contohnya zarah ferrum. Apakah zarah dia? Adakah dia atom, molekul atau macam mana? Jadi kalau ferrum tu kategori apa zarah dia? Okey. So cikgu bagi tips nak mengenal zarah atom, yang bahan jirim yang diperbuat daripada atom. Okey, catat. Apakah cikgu bagi tips? Apakah jirim yang diperbuat daripada atom? Pertamanya, cara kita nak kenal adalah kalau jirim tu logam. Semua logam, zarah yang membina logam tu adalah atom. Tak mungkin dia molekul, semua mesti atom. Okey? Asalkan dia logam, mesti atom. Contoh apa logam? Zinc, aluminium, magnesium, natrium, kalsium, semua logam adalah diperbuat daripada zarah dia atom. Ada pengecualian sedikit lah, karbon ni bukan logam. Dia berpejal tapi dia bukan logam, karbon. Tapi dia kategori atom. Boleh? Okay, pegang dalam tips yang pertama, nak kenal bahan itu terbina daripada atom. Dia pertama tips dia adalah logam. Okey, ada juga bukan logam yang diperbuat daripada atom, iaitu gas adi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya noble gas kumpulan 18 seperti helium, neon, argon, krypton. Dia gas, tetapi gas kumpulan 18 ni dia special sikit, dia adalah terbina daripada atom. Okey, seterusnya bagaimana kita nak kenal molekul? Okey, molekul pertamanya nak ciri yang jelas, dia mesti gabungan inilah, gabungan lebih daripada satu lah, kan? Tapi seperti mana cikgu cakap tadi, ada juga molekul yang sejenis. Macam ni oksigen kan? Kenapa dia bukan atom? Oksigen ni kan, sebab dia satu je. Okay, perlu diingat oksigen ni formula dia O2. Okay, kalau O2, okay, ada penerangan lebih lanjut tapi cikgu tak terang kat sini lah. Tapi nak bagi cepat sikit, kalau kamu tengok formula dia ada O2, biasanya melibatkan gas lah.
H2, hydrogen, N2, semuanya molekul. Dan juga sebatian pun molekul juga. H2O, apa lagi, CO2. Cuma bagaimana kita nak bezakan sebatian ion ni? Okey, sebatian ion beza dia kalau kamu tengok sebatian itu adalah gabungan tengok ni natrium. Natrium ni kategori apa? Natrium ni logam. Klorida bukan logam. Klorida ni asal usulnya daripada klorin lah. Klorin bukan logam. Natrium logam. Kalau kamu tengok satu sebatian, dia bergabung antara logam dengan bukan logam, maka zarah dia adalah ion. Boleh? Tu ciri yang jelas. Manakala molekul kamu tengok gabungan dia bukan logam, nampak H bukan logam, O bukan logam. Kalau dia bergabung, contoh lagi yang lain, karbon dioksida, karbon CO2, karbon bukan logam, oksigen bukan logam, dia molekul. Zarah dia adalah molekul. Apa lagi sebatian yang ion? Contohnya apa? Apa-apalah, magnesium oksida. Magnesium oksida ion ke molekul? Macam nak kenal ion, mesti gabungan logam, magnesium, gabungan bukan logam, oksida. Oksida tu oksigen lah. Okey. So di sini kebolehan kamu mengenal pasti zarah bahan jirim tadi sama ada ion ke, molekul ke atau atom. Yang penting sini lah, atom, molekul atau ion ni, tiga ni sangat penting, selalu keluar dalam exam. Keluar dalam kertas objektif lah, satu atau dua markah. Okey, sebelum cikgu tutup sesi kita ni, dah berapa minit dah ni? Okey, tak banyak masa lah. Cikgu nak kamu fahamkan betul-betul ni. Cikgu akan bagi soalan nanti dalam Telegram untuk kamu jawab, untuk kamu kenal pasti mana bahan yang terdiri daripada atom, mana jirim yang dibina daripada molekul, atom atau ion. Okey, cikgu akan bagi kemudian. So kita tengok apa lagi. Okey lah, untuk kali ni inilah. Okey, nampak macam tak berapa soalan macam tak berapa efektif lah kan. Seminggu sedikit saja kamu, sebab kita jumpa sekali je. Okey, tak tahulah macam mana kita nak kejar silibus ni So kamu pun kena jangan tunggu daripada cikgu lah, sebabnya kamu kena baca lagi lah. Mesti orang kata apa, one step ahead. Sebabnya kita jarang jumpa, seminggu sekali. Kalau bersemuka tu seperti mana cikgu cakap, banyak kali boleh jumpa seminggu kelas. Kalau seminggu sekali ni tanpa berdepan bersemuka, lagilah. So kamu kena baca lah. Kalau contohnya sekarang ni cikgu muka surat berapa ni? Muka surat 4 ke 5 ni, kamu selepas ni kamu baca double lagi. Faham tak faham tu perkara yang kedua. Okay, kurang-kurangnya kamu tahu apa yang kamu tak tahu. Okay, so itu saja. So dengan norma baru ni, kamu tak boleh mengharapkan cikgu lah. Kamu kena berusaha lebih lagi. Sebab cikgu tidak berada depan mata korang ni. Pelajar SBP ni biasanya disuap je kan. Istilah orang luar kenal, pelajar SBP banyak disuap ilmunya oleh guru-guru. Jadi kita norma baru ni kena tukar. Kamu kena belajar daripada pelajar luar, mana mereka explore sendiri. Okay, so korang kena lebih explore sendirilah. Sebab korang bersaing dengan rakan-rakan yang lain. Okay,
So itu saja, terima kasih. Nanti cikgu akan bagi soalan berkaitan konten kita yang terakhir ni. Okey, terima kasih.